Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 4 akan membentangkan laporan desain network syarikat yang telah kami pilih. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan. Yang pertama adalah Muhammad Razik Daniel selaku ketua kumpulan, kemudian Nur Atika Ashkila, kemudian saya sendiri Nur Atirah dan akhir sekali Nawara Afifah. Syarikat yang telah kami pilih adalah Pro2 atau Perusahaan Automobil Kedua. Pro2 merupakan syarikat pengeluar kereta Malaysia yang kedua selepas Proton. Pro2 telah ditubuhkan pada 1993 di Sungai Chuh Rawang. Kereta pertama yang telah dilancarkan oleh Pro2 adalah Pro2 Kancil iaitu pada Ogos 1994. Kini, Pro2 mempunyai anak syarikatnya tersendiri iaitu Pro2 Global Manufacturing Sdn Bhd. Pro2 Global Manufacturing Sdn Bhd menghasilkan kereta Pro2 Beza, Pro2 Azia dan juga Pro2 Ativa. Pro2 juga ada mengeksport kereta ke luar negara seperti Indonesia. Antara model yang dihantar ke sana adalah Pro2 Myvi. Namun di sana tidak dikenali sebagai Pro2 Myvi, tetapi dikenali sebagai Daihatsu Siren. Hal ini kerana Daihatsu juga merupakan antara pemegang saham yang terbesar di Pro2. Jumlah penghasilan kereta bagi Pro2 Manufacturing Sdn Bhd dan Pro2 Global Manufacturing Sdn Bhd adalah lebih 320,000 unit setahun. Seterusnya saya serahkan kepada Saudara Razik. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Nur Atirah. Di sini saya akan meneruskan sesi pembentangan dengan menerangkan susun atur atau reka bentuk rangkaian bagi syarikat Pro2 Global Manufacturing Sdn Bhd. Sebelum saya menerangkan reka bentuk rangkaian bagi syarikat ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu perkakasan yang terlibat. Baiklah, antaranya adalah kabel gentian optik yang disambung bersama dengan SC connector dan diwakili oleh garisan yang berwarna merah. Seterusnya, kabel twisted pair Cat6 yang dipasang bersama dengan RJ45 connector yang diwakili oleh garisan berwarna biru. Selain itu, terdapat juga beberapa peranti lain seperti modem, wireless router, PC, laptop, server, switch, printer, fax machine, telefon dan akhir sekali LCD projector. Seperti yang semua dapat lihat, terdapat 6 buah ruangan yang terdiri daripada 3 buah bilik pejabat, 1 bilik kawalan server, 1 bilik mesyuarat dan 1 ruang tamu. Bagi mendapatkan akses rangkaian internet, ianya akan melalui firewall terlebih dahulu sebelum memasuki modem dengan menggunakan kabel gentian optik yang bersambung dengan kepala penyambung RJ45. Seterusnya, modem yang telah menukarkan signal dari rangkaian internet akan disambung ke dalam server yang menjadi pusat pemprosesan dan penyimpanan segala data yang berkaitan di dalam syarikat. Server ini juga akan disambungkan secara terus kepada router yang terdapat dalam setiap ruang dengan menggunakan kabel yang sama iaitu fiber optik bagi mewujudkan sebuah rangkaian yang lebih luas untuk penyambungan secara wireless ataupun wireless connection kepada setiap peranti. Selain itu, semua komputer yang terdapat dalam syarikat ini telah disambung ke switch dengan menggunakan kabel twisted pair Cat6 bersama dengan kepala penyambung RJ45. Kemudian, switch ini pula akan disambung terus ke server dengan menggunakan kaedah penyambungan yang sama. Terdapat juga sebuah mesin fax yang disambung ke switch bagi memberi akses kepada setiap komputer untuk digunakan pakai bagi tujuan mencetak atau menyalin dokumen. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan topologi rangkaian yang digunakan pakai oleh syarikat ini. Syarikat Pro2 ini telah mengaplikasikan jenis rangkaian topologi bintang. Topologi bintang atau lebih dikenali sebagai star topologi dapat didefinisikan sebagai sebuah cara susunan berpusat yang menghubungkan beberapa komponen rangkaian dengan central node seperti switch atau router secara fizikal. Bagi penerangan kepada sistem topologi yang digunakan pakai oleh syarikat ini, switch yang berfungsi sebagai central hub disambungkan kepada semua peranti yang terdapat di syarikat ini. Susunan topologi bintang ini telah digunakan pakai oleh syarikat ini kerana ianya mudah untuk ditempatkan serta pemasangan kabel yang tidak serabut. Tambahan pula, syarikat ini memerlukan rangkaian yang stabil dan luas, maka susunan topologi jenis bintang ini sangat sesuai kerana rangkaiannya yang sukar untuk mendapat gangguan walaupun salah satu daripada sumber telah dialihkan. Akhir sekali, ia juga menjadi suatu hal yang mudah untuk mengesan sebarang kesilapan maupun masalah yang berlaku dalam setiap peranti yang digunakan.
Baiklah, sekian sahaja daripada saya. Saya serahkan kembali kepada saudari Atira. Terima kasih kepada Razik. Seterusnya saya akan bentangkan kos bajet bagi network design Pro 2. Jumlah keseluruhan adalah sebanyak RM53,386. Seterusnya, kelebihan dan kekurangan yang digunakan. Komponen pertama adalah fiber optik. Kelebihan menggunakan fiber optik adalah jarak jangkauan transmisi yang agak luas dan juga pemindahan data sangat cepat, iaitu per saat. Namun, kekurangan yang terdapat dalam fiber optik adalah memerlukan kos yang tinggi dan juga tenaga kerja yang mahir memasang kabel fiber optik ini. Seterusnya adalah komponen RJ45 connector. Kelebihannya adalah kos yang rendah dan mudah untuk digunakan. Namun, jarak jangkauannya adalah pendek dan juga sangat sensitif. Kemudian, komponen yang ketiga adalah kabel twisted pair. Kelebihan bagi kabel twisted pair adalah kos yang murah dan juga mudah dipasang dan juga melakukan penyanggaan. Namun, terdapat kekurangan iaitu jarak jangkauan kabel yang pendek dan juga kabel ini sangat sensitif dan mudah terganggu. Terakhir sekali adalah topologi bintang. Kelebihan menggunakan topologi bintang adalah mudah untuk diubah suai dan menambah komputer tanpa mengganggu rangkaian. Topologi ini juga tidak menjejaskan rangkaian sekiranya terdapat satu komponen yang rosak. Namun, kekurangannya adalah rangkaian tidak berfungsi jika hub gagal berfungsi. Dan topologi ini juga memerlukan peranti di pusat bintang untuk rebroadcast atau tukar trafik rangkaian. Seterusnya saya serahkan kepada saudari Atikah. Penghantar. Okey, untuk media penghantar, syarikat Pro 2 telah menggunakan dua jenis media penghantar, iaitu berwayar dan juga tanpa wayar. Di mana untuk yang berwayar kita telah menggunakan dua jenis kabel. Yang pertama adalah fiber optik, yang kedua adalah twisted pair kabel. Di mana twisted pair kabel ini digunakan kerana Pro 2 telah pun ditubuhkan pada tahun 1993. Jadi kebanyakan bangunan telah pun meletakkan soket untuk LAN. Jadi twisted kabel pair ni telah digunakanlah untuk kenaikkan internet daripada bangunan ke komputer. Akan tetapi, seiring dengan kemajuan negara, kebanyakan kabel twisted pair telah diganti dengan kabel gentian optik supaya mendapat kelajuan internet yang lebih tinggi lagi lah, terutama sekali apabila ingin mendapatkan internet daripada ISP ke server dan modem. Okey, seterusnya untuk tanpa wayar, Pro 2 telah menggunakan wireless Unify sebagai ISP mereka kerana kenapa kita kena menggunakan wireless? Supaya mereka dapat akses internet pada bahagian laptop dan juga telefon bimbit mereka. Okey, ini secara ringkas saya akan terangkan macam mana Pro 2 mengakses internet mereka. Okey, jadi bermula kepada Unify sebagai ISP mereka. Internet tersebut akan melalui ke firewall untuk menapis kandungan data yang datang daripada internet. Seperti mana yang diterangkan oleh saudara Razik pada awal pembentangan tadi. Baiklah, daripada firewall barulah internet tersebut akan disalurkan kepada modem. Di mana modulator atau demodulator yang menjadi penterjemah antara internet awam dan komputer dengan cara menukar isyarat analog ke digital. Okey, daripada modem kita kepada server. Jadi di server inilah yang akan salurkan internet kepada setiap klien. Apa itu klien? Klien tu adalah komputer, mesin fax, laptop, telefon. Okey. Jadi untuk bahagian server ini, kita dah mula menggunakan kabel twisted pair. Jadi kabel twisted pair ni yang akan connect dengan komputer. Okey. Pada server juga, kita akan connect dengan wireless router. Okey, apa function wireless router ni? Inilah yang saya cakapkan sebentar tadi. Wireless router ni adalah untuk memberi internet secara wireless. Jadinya untuk laptop dan juga telefon tak perlu menggunakan wire LAN ataupun gentian optik. Jadi mereka hanya perlu connect secara secara gelombang saja. Okey, dan yang terakhir sekali barulah daripada wireless tu kita pergi kepada klien kita, iaitu laptop, komputer dan juga mesin fax dan juga sebagainya. Okey, sekian itu sahaja daripada saya. Seterusnya ialah preset rangkaian. Jenis preset rangkaian terbagi kepada tiga, iaitu sistem operasi rangkaian NOS, rangkaian berkongsi, shared network dan akhir sekali ialah program rangkaian pelayan pengguna, client server network programs. Tujuan preset rangkaian ini adalah bagi mengawal sistem perkomputeran. Sekiranya kita menghidupkan komputer, NOS akan memasuki sistem dan akan diaktifkan pada komputer.
Bagi syarikat Pro2, mereka menggunakan sistem jaringan klien server kerana ia menyediakan kemudahan untuk komputer lain pada rangkaian dan klien adalah komputer yang menerima kemudahan yang disediakan oleh server. Antara contoh rangkaian adalah seperti Microsoft, Google Drive, Excel, Publisher dan sebagainya. Sistem ini bagi memudahkan majikan untuk memantau pekerjanya dan bagi pekerja pula ia memudahkan untuk mereka berkongsi fail menggunakan aplikasi yang telah disediakan. Seterusnya ialah cadangan penambahbaikan. Antara cadangan penambahbaikan yang boleh dilakukan oleh syarikat Pro2 ialah dengan menaik tarafkan data kelajuan internet, contohnya daripada 60 Mbps kepada 100 Mbps. Selain itu, dari segi penggunaan komponen pula, syarikat boleh menggantikan twisted pair cable kepada fiber optic cable sepenuhnya. Kerana sekiranya mengalami gangguan internet, ia akan mengakibatkan kerugian. Syarikat perlu menggantikan kepada set kabel baru. Dari segi firewall pula, untuk menjamin kualiti keselamatan, syarikat Pro2 boleh menggunakan Cisco Firepower bagi menggantikan firewall yang sedia ada. Dan akhir sekali ialah menambah bilangan telefon di pejabat agar lebih mudah untuk berurusan dengan bahagian-bahagian lain. Sekian saja dari kumpulan kami. Terima kasih.